Sehingga ke saat ini, admin perasan masih ramai sebenarnya yang keliru berkaitan dengan jumlah keseluruhan yang bakal mereka terima untuk STR 2024. Lebih-lebih lagi apabila Perdana Menteri dalam bajet 2024 sewaktu perbentangan dilakukan mengatakan bahawa isi rumah menerima sehingga maksimum setinggi RM3,700, manakala untuk kategori bujang maksimum sehingga RM500. Tetapi penjelasan-penjelasan selepas itu menjurus ke arah perkara yang agak sedikit berlainan. Jadi sebenarnya berapakah jumlah keseluruhan yang bakal anda terima yang paling terkini untuk STR 2024 ini? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi dalam video pada kali ini, Amin akan memberi penjelasan secara terperinci satu per satu berkaitan dengan jumlah keseluruhan untuk STR 2024 mengikut kategori-kategori yang berlainan yang akan anda terima untuk STR 2024 ini. Lebih-lebih lagi kerana sebelum ini ada spekulasi berkaitan dengan perkara ini. Ada yang mengatakan bahawa jumlah keseluruhan maksimum 3,700 untuk isi rumah itu tidak benar. Untuk bujang 21 ke 59 tahun juga RM500 itu tidak benar. Jadi apa sebenarnya yang paling sebenar-benarnya? Jadi dalam video pada kali ini, Amin akan ceritakan satu per satu. Jadi jom kita saksikan satu per satu penjelasannya. Yang pertama berkaitan dengan kategori isi rumah pendapatan RM2,500 ke bawah. Ingat tu, pendapatan RM2,500 dan ke bawah. Okey, bagi yang tidak mempunyai anak tanggungan. Apabila kita memperkatakan berkaitan dengan anak tanggungan ini adalah anak-anak yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Kalau berumur di atas 18 tahun haruslah pelajar sepenuh masa institusi pengajian tinggi, barulah dianggap sebagai tanggungan. Sebagai contoh, kalau anda ada anak berumur 19 tahun walaupun masih lagi belum bekerja, mereka tidak dianggap sebagai tanggungan anda lagi kerana 18 tahun ke bawah sahaja. Atau jika lebih daripada itu adalah mereka yang belajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. Jadi kepada kategori RM2,500 ke bawah yang tidak mempunyai anak tanggungan ini, jumlah asas keseluruhan untuk STR adalah RM1,000. Ingat tu, RM1,000. Okay, mereka ini kalau katakanlah berada dalam kategori e-kasih, mereka akan menerima tambahan RM1,200 berbentuk SARA. Ingat tu, berbentuk SARA yang akan dibahagikan RM100 setiap bulan, dimasukkan ke dalam MyCard, boleh digunakan di mana-mana kedai yang telah pun disenaraikan di mykasih.com.my. Okay, kalau katakanlah mereka ini tidak disenaraikan dalam e-kasih, tak kiralah miskin tegar ataupun miskin, asalkan berada dalam e-kasih. Kalau tidak berada dalam e-kasih, mereka akan hanya menerima tambahan RM300 saja untuk SARA. Okay, selain daripada itu, mereka juga layak untuk SPM ataupun skim perubatan madani berjumlah RM250 untuk kategori isi rumah. Jadi jumlah keseluruhannya tadi adalah RM1,000 jumlah asas, campur dengan SARA RM1,200 ataupun RM300. Kemudian SPM ataupun skim perubatan madani RM250. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, bagi kategori isi rumah RM2,500 ke bawah juga yang mempunyai 1 ke 2 orang anak tanggungan, mereka akan menerima jumlah asas keseluruhan STR adalah RM1,500. Jadi campur dengan SARA sama ada RM1,200 ataupun RM300 sama ceritanya, dan campur dengan SPM RM250 juga. Seterusnya yang mempunyai tanggungan antara 3 ke 4 orang anak tanggungan kategori pendapatan RM2,500 ke bawah ini, mereka akan menerima jumlah asas keseluruhan untuk STR 2024 RM2,000, campur dengan SARA RM1,200 ataupun RM300, campur dengan SPM RM250. Terakhir, yang mempunyai 5 orang ataupun lebih anak tanggungan, mereka akan menerima jumlah keseluruhan STR 2024 RM2,500, campur dengan RM1,200 untuk SARA ataupun RM300, kemudian campur dengan SPM RM250. Jadi itu adalah untuk kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah. Seterusnya,
pendapatan isi rumah antara RM2,501 ke RM5,000. Okey, untuk kategori ini yang tidak mempunyai anak tanggungan, jumlah asas STR 2024 adalah RM500. Kemudian campur dengan SARA. SARA ini Amin rasa kalau kategori ini berkemungkinan besar tidak akan berada dalam e-Kasih. Kalau berada, mereka akan menerima RM1,200. Kalau tak berada dalam e-Kasih, mereka akan hanya menerima RM300 sahaja SARA. Okey, seterusnya SPM RM250. Okey, kategori yang sama mempunyai 1 ke 2 orang anak tanggungan, jumlah asas STR 2024 adalah RM750 campur dengan SARA sama ada RM1,200 ataupun RM300 campur dengan SPM RM250. Seterusnya 3 ke 4 orang tanggungan anak, jumlah asas keseluruhan untuk STR 2024 adalah RM1,000. Kemudian campur dengan SARA sama ada RM1,200 kalau katakanlah mereka ini berada dalam e-Kasih. Kalau tidak berada dalam data e-Kasih akan hanya menerima RM300 campur dengan SPM RM250. Yang terakhir, 5 orang ataupun lebih tanggungan anak. Jumlah asas keseluruhan untuk STR 2024 adalah RM1,250. Kemudian campur dengan SARA RM1,200 ataupun RM300. Terakhir SPM RM250. Jadi itu adalah untuk kategori isi rumah. Untuk kategori bujang pula, bujang 21 ke 59 tahun, jumlah asas keseluruhan STR 2024 adalah RM350 campur dengan SARA RM150. Ingat tu, campur dengan SARA RM150. Dan terakhir adalah SPM untuk bujang 21 ke 59 tahun hanyalah RM75 sahaja untuk skim perubatan madani. Seterusnya untuk kategori bujang warga emas. Okey, bagi bujang warga emas ni jumlah asas keseluruhan STR 2024 adalah RM600. Kemudian untuk SARA sama ada RM1,200 ataupun RM150. Kalau katakanlah mereka berada dalam data e-Kasih, mereka akan menerima RM1,200. Kalau tidak, mereka akan hanya menerima RM150. Kemudian skim perubatan madani SPM untuk mereka adalah RM125. Jadi itu adalah tadi sebenarnya penjelasan secara terperincinya untuk setiap kategori yang berlainan berkaitan dengan jumlah keseluruhan untuk STR 2024 termasuk dengan apa yang berada di sekelilingnya iaitu SARA 2024 serta skim perubatan madani 2024. Untuk sebarang rujukan sebenarnya anda boleh berkunjung terus ke bantuantunai.hasil.gov.my untuk menyemak status kelulusan, status permohonan. Anda boleh log masuk ke dalam My STR anda. Buat masa sekarang ini, status permohonan pertama anda adalah dalam proses kerana pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri sedang dalam proses untuk menilai, untuk melihat kelulusan bagi pembayaran fasa pertama STR 2024 yang dijangkakan bakal dilakukan pada bulan Februari 2024 nanti. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.